Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita berjumpa di laman Herbahatku dan hari ini Kak Shima nak sharekan dengan anda mengenai pokok ketumbar Jawa. Pernah dengar ya ketumbar Jawa? Dan sekarang kita lihat dulu pokok ketumbar biasa. Yang ini adalah pokok ketumbar biasa yang kita biasa guna dalam masakan, kita biasa beli dekat pasar. Okey, ini rupa dia. Dan yang ini ialah pokok ketumbar Jawa. Kalau tengok pokok ketumbar Jawa dan ketumbar biasa ni, kedua-dua pokok ni sangat berlainan dari rupa dia, fiziologi dia dan tak ada kena-mengena pun. Tetapi bau daun ketumbar Jawa ni, terutama daun yang tua ni, sebiji macam bau daun ketumbar biasa ni. Cuma dia lebih kuat lagi baunya dan lebih sedap lagi rasanya kalau digunakan dalam masakan ya. Ketumbar Jawa ni biasanya tumbuh di negara-negara Amerika Tropika. Jadi sekarang dia dah banyak ditanam dan didapati di negara-negara tropika termasuk Malaysia. Okey, pokok ketumbar Jawa ni dia digunakan dalam masakan, terutamanya tom yum dan sup daging, sup ayam atau sup ikan. Juga digunakan sebagai bahan perapan daging ayam atau ikan. Dan juga digunakan untuk membuat salad atau kerabu. Itu dalam masakan. Dari segi perubatan, rebusan daun ni direbus atau direndam dalam air panas. Digunakan untuk melegakan selsema, melancarkan penghadaman, mengawal diabetes dan juga mengeluarkan angin. Saya pernah rasa air ni okeylah, tak pahit tapi taklah sesedap syirap ros. Nama pun ubat ya. Pokok ketumbar Jawa ni dia senang nak membiak, senang nak cambah dan dia membiak melalui 3 cara. Pertama yang saya perhatikan ialah akan tumbuh anak-anak di celah pangkal dia ni. Ini pokok ni muda lagi, belum ada ya. Bila ada anak celah pangkal ni, bila anak tu dah kuat, anda boleh alihkan ke tempat lain. Pertama. Kedua, ini adalah bunganya. Bunga ni, kalau dia keras, duri ni memang tajam ya. So, anda kena berhati-hati, jangan sampai jahit manik tercucuk jarum. Memang sakit kalau kena yang tajam-tajam ni. Dan kalau anda betul-betul green fingers, kalau anda potong ni, semai boleh hidup. Saya dah cuba yang dua ni tak berjaya. Jadi apa yang saya buat ialah saya biarkan bunga ni merendang besar sehingga menjadi benih dan saya semai dari benih tersebut. Okey, sekarang saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana saya membiakkan pokok ni untuk mendapatkan anak-anak pokok yang lebih banyak melalui biji benih. Ini adalah pokok ketumbar Jawa yang mana bunganya telah rendang. Okey, pada asalnya saya dapat benih ni daripada sepupu suami saya, Encik Rosli Yahya dari Air Hitam Johor. Masa mula-mula beliau bagi saya, inilah pasunya dengan satu saja pokok, anak pokok, dan saya telah jaga anak pokok tu dengan baik sehingga dia berbunga. Dan bunganya apabila dia rendang nanti, benih-benih yang ada ni bila dimasak, dia akan gugur ke tanah dan cambah sebagai anak-anak pokok. Cuma masalah saya ialah pasu yang diberi kepada saya adalah kecil. So bunga ni banyak ni kat luar. Yang ni jatuh keluar. Jadi sedikit saja saya dapat anak-anak pokoknya. Jadi apa yang saya buat, untuk bahagian luar ni, kalau anda letak pasu ni atas tanah, tak ada masalah. Dia akan gugur ke tanah dan cambah. Saya pula letak pasu ni atas simen. So, saya tadah benih tu dengan menggunakan bekas lain. Ya, bekas terpakai, anda tebuk lubang, letak tanah, pastikan tanah sentiasa lembap dan biarkan dia di sini. Separuh daripada biji benih tu nanti akan jatuh ke tanah dan cambah sebagai anak pokok. Jadi anda dapat banyak. Anda dapat dalam pasu dan anda dapat dalam bekas ni. Bila dia dah kuat, dah besar, bolehlah anda ubahkan ke tempat yang lebih sesuai. Macam saya ni, saya guna bekas-bekas terpakai macam ni. Dan dengan pokok yang macam ni, anda boleh hadiahkan kepada kawan-kawan anda. Menarik tak?
Dan juga anda boleh letak di tepi sink anda kat dapur. Bila nak makan, gunting je. Kalau anda buat banyak-banyak bekas, bila ini dah daun semua dah guna, anda taruh tepi dan letak yang baru. Okey. Ini adalah pokok yang sama yang saya letak di tempat yang pasu yang lebih besar dan lebih cantik. Jadi penjagaannya amat mudah. Anda cuma perlu jaga baja, gunakan baja NPK. Baja itu penting, 3 minggu sekali. Tak banyak sebab bekas kecil ni tak banyak guna baja. Dan perhatikan juga siput-siput di dalam tanah. Dari segi serangga, pokok ni saya perhatikan tak ada masalah serangga. Mungkin bau dia yang kuat ni menyebabkan serangga tak suka datang dekat dia. Pokok yang kecil-kecil ni anda boleh tanam di celah-celah pokok tomato ataupun pokok terung kerana ia akan menghindarkan beberapa jenis semut, spesies semut daripada datang ke pokok tomato, pokok terung ataupun pokok cili anda, kerana semut ni akan mendatangkan, membawa penyakit kepada pokok itu ya. Jadi pokok ni kerana bau dia yang kuat ni, semut-semut pun tak datang. Sama juga seperti pudina, anda boleh tanam pudina di celah-celah pokok terung, pokok cili ataupun pokok tomato anda. Jadi saya dah sharekan dengan anda tentang ketumbar Jawa, tentang kegunaannya di dalam masakan dan juga di dalam perubatan, dan cara membiaknya mudah sangat. Biarkan saja biji-bijinya gugur di tempat yang sesuai dan dia akan cambah menjadi anak pokok. Dan penjagaannya pun amat mudah. Dia perlukan tempat yang teduh dan air yang banyak. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Asam Jawa, ginseng Jawa, cuba-cubalah tanam ketumbar Jawa pula. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe laman Herba Heartku di YouTube. Bye.